dari bahasa kita, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Saya pilih kitab ini untuk kita baca, iaitu mengenai dengan akidah, perkara-perkara yang kita wajib percaya dan wajib kita mengetahui, bukan melalui apa yang disebut, kalau ilmu-ilmu lain, ilmu dunia misalnya, kita nak mengaji tentang bagaimana ilmu alam, ilmu sains, ilmu bagaimana kita nak belajar cara perniagaan, maka kita boleh kaji mengikut apa yang telah pun ditemui oleh orang-orang yang menceburi diri mereka dalam bidang itu. Tetapi ilmu akidah ini kita mesti dengar daripada Allah dan Rasulnya sendiri yang beritahu. Kita rasa kita berhenti itu tentang bercakap tentang mengenai dengan mati, iaitu suatu benda yang akan ditempuhi oleh setiap manusia yang hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati, cuma lambat dengan cepat. Kadang-kadang pak mati dulu, anak mati kemudian. Kadang-kadang ada juga anak mati dulu, pak mati kemudian. Itu terpulang kepada ketetapan qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah. Jadi bab kita ini bab tentang kematian, dan mati ini Allah wakilkan untuk menguruskan kematian dan mengambil roh anak-anak Adam ini dan makhluk-makhluk yang hidup, bukan anak Adam sahaja, hatta al-baraghis disebut, sehingga ulat-ulat ataupun katu-katu pun dimatikan dan diambil roh mereka oleh seorang malaikat dan orang-orang yang membantu dia, namanya malaikat Azrail. Itu yang kita mengaji, dan kita akan sambung sedikit lagi insya-Allah daripada kitab itu. Cuma di awal ni saya nak ajak tuan-tuan puan-puan menghayati satu daripada apa yang dipesankan oleh Allah kepada seorang sahabat namanya Qubaisah bin Al-Mukhariq. Qubaisah bin Mukhariq ni seorang sahabat Nabi. Dia pergi jumpa Nabi dan dia pergi mengadu halnya. Dia sudah tua, dia sudah tak larat buat kerja banyak yang dia duk buat masa muda dulu. Jadi dia minta kat Nabi suruh ajak dia berapa kalimah. Jadi pagi ini saya nak ajak tuan-tuan baca hadis inilah dulu. Hadis yang Nabi ajak sahabat yang bernama Qubaisah bin Al-Mukhariq, dan insya-Allah kita juga dapat mengambil faedah dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Qubaisah ini. Insya-Allah ini sebagai pendahuluan pengajian kita, yang mana kita selain daripada apa yang kita akan baca nanti mengenai dengan kematian, kita dulu untuk baca apakah bekal-bekal yang dinyatakan oleh Nabi kepada Qubaisah untuk bekalan-bekalan di hari yang akan mendatang, yaitu kita ketika menemui Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita hidup di atas dunia
yang serba mencabar ini. Jadi saya haraplah mai ustaz ni mai ambil tolong bedak kertas ni dulu. Kita nak baca kertas ni dulu yang saya tulis, yang saya betul step bagi kat orang perempuan. Bagi seorang satu nah. Kita nak baca hak Arab tu dulu. Nak ajak maklum-maklum ni bagi pandai baca Arab. Dulu ayah suruh mengaji sekolah Arab, tak mau. Dia nak nikah awal, lepas tu tak erti ya. Lah baru nak mengaji. Ambil seorang selain. Kita baca hak Arab dulu. Sehari baru kita baca terjemahan kat Rumi di belakang tu. Nah, beda cepat-cepat sikit. Bagi belakang, bagi banyak-banyak lagi, bagi daripada edak-edak. Ikut saya nak baca hadis ni kena ikut. Cukup ke tak? Tak cukup tak apalah. Tak cukup share lah. Tak cukup tak apalah, share. Ikut saya Du'a'u Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Du'a'u Qubaisah ibn al-Mukhariq idh qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allimni kalimatin yanfa'uni Allahu azza wa jalla biha faqad kabira sinni wa ajaztu an asya'a kasiratin kuntu a'miluha faqala alaihi salatu wassalam amma li dunyaka fa idza sallaita al-ghadata faqul salasa marratin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa innaka idza qultahunna aminta minal ghammi wal juzami wal barasi wal falaji wa amma li akhiratika faqul
Allahumma hdini min indika. Allahumma hdini min indika. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wa afid alayya alhamdulillah wa afid alayya min fadlika wanshur alayya min rahmatika wanshur alayya min rahmatika wanshur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa anzil alayya min barakatika. Ama innahu idza wafa bihinna abdun yawmal qiyamati lam yada'hunna futiha lahu arba'atu abwabin minal jannati yadkhulu min ayyiha sya'a. Itu dia hadis dia. Doa Qubaisah bin Mukhariq. Tengok Arab tu. Doa ni berkisah idh qala li Rasulillah, ketika mana dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata? Qubaisah bin Mukhariq, seorang sahabat Nabi, berkata kepada Nabi dengan katanya, "Allimni ya Rasulullah, ajaklah saya. Allimni, ajaklah saya kalimatin, beberapa kalimah, yanfa'unillahu, yang memberi manfaat kepada saya oleh Allah Azza wa Jal dengannya." Jadi dia minta kat Nabi ajak kat dia beberapa kalimah zikir dan doa yang dia dapat manfaat dan faedah daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ni sahabat, dia jumpa Nabi, dia minta doa, dia nak beramal untuk faedah dia. Faqad kabira sinni, dan sesungguhnya sudah tua umurku. Kabira mana tua, sinni umur dia. Dia sudah tua. Dia abang kat Nabi. Wa ajaztu, dan saya tidak mampu lagi, an asya'a katsiratin, daripada banyak perkara-perkara, kuntu a'miluha, yang saya dulunya masa muda saya duk buat kerja-kerja ni. Lah ni dah tak mampu dah nak buat pasal tua. Dia abang kat Nabi. Dia dah tua dah, tak larat dah nak buat banyak benda-benda yang dia duk buat masa muda tu lah, tak boleh buat dah. Memang pun dah tua. Dah duk boleh buat, duk ngata kat orang, hak tu boleh. Pergi masjid tak boleh dah, pergi mengaji tak boleh dah, tua. Faqala alaihi salatu wassalam, apabila dia minta kat Nabi suruh ajak dia, Nabi terus kata, amma lidunyaka wahai Qubaisah, adapun untuk faedah dunia kamu, untuk kepentingan dunia kamu, untuk faedah dunia kamu, Nabi kata apa? Fa idza sallaital ghadata,
apabila kamu semayang saja subuh pagi-pagi, faqul salasa marratin, kamu bacalah 3 kali zikir ini. Ni Nabi bagi tahu dia, suruh baca zikir ini lepas semayang subuh 3 kali. Kita bolehlah balik beramal benar ni. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji-pujian adalah baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La haula, tidak mempunyai keupayaan, wala quwwata, tidak mempunyai kekuatan, illa billahi al-aliyyil azim, melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Baca yang ni Nabi kata, wahai Qubaisah, lepas sembahyang subuh 3 kali tiap-tiap pagi. Kita balik jadikan amalan kita. Fa innaka idza qultahunna, sesungguhnya apabila kamu membaca zikir ini tiap-tiap pagi 3 kali, aminta minal ghammi, kamu akan aman, selamat daripada penyakit ghammi, kemurungan. Tahu penyakit kemurungan? Hati tak seronok, duk mumurung, tak seronok. Cucu balik pun tak seronok, anak balik pun tak seronok, menantu balik pun tak seronok. Kemurungan. Selamat daripada penyakit kemurungan ni. Kalau duk baca amalan, duk buat amalan ni selalu, tak kena penyakit tu. Wal juzami, dan penyakit yang hinggap di daging kita, di sendi-sendi kita. Ada orang yang luruh sendi, orang yang luruh daging, itu juzam. Wal barasi, dan penyakit baras, penyakit kulit. Tak kena penyakit kulit. Wal falaji, dan penyakit stroke. Ini faedah dunia. Selamat daripada 3-4 jenis penyakit ni kalau kamu selalu beramal dengan zikir ini pada setiap pagi 3 kali lepas sembahyang subuh. Dia pun buatlah, Nabi suruh. Tuan-tuan, puan-puan, balik amal lah lepas sembahyang subuh baca. Kan payah pun. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa amma li akhiratik, tadi faedah untuk dunia, selamat daripada penyakit. Wa amma li akhiratika, adapun untuk faedah akhirat kamu. Sebab kita orang Islam ni bukan takat dunia aja kita selamat, kita nak selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Ini Nabi bagi, tak sah dunia. Adapun untuk akhiratmu, faqul, kamu baca zikir ni, Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wanshur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Ya Allah, berilah hidayat kepadaku dari sisimu. Ya Allah, kurniakanlah ke atasku dari kurniaanmu. Ya Allah, engkau curahkanlah ke atasku dari rahmatmu. Dan Allah, engkau turunkan ke atasku dari keberkatanmu. Minta hidayat, minta kurnia Allah, minta rahmat Allah, minta berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kata, ama innahu, sesungguhnya apabila idza wafa bihin abdun, apabila membaca oleh
membaca akan zikir ini oleh seorang hamba, dan dia datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, dia mati, dia pergi hari kiamat, hamba yang duk beramal, duk baca doa ni lam yada'hunna, masa hidup dulu dia tak pernah tinggal doa ni, dia duk baca selalu. Futihalahu, dibuka untuknya arba'atu abwabin, 4 pintu syurga, yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuklah mana-mana satu pintu ke dalam syurga itu dari pintu yang dia suka. Nak batuk pintu nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Pintu Allah suruh malaikat buka 4 pintu syurga, boleh dia masuk ke mana pun kalau dia beramal doa dengan doa ni, tak pernah tinggal dalam hidupnya. Itu faedah akhirat. Faedah dunia selamat dari penyakit, faedah akhirat dapat syurga. Apa nak lagi? Tak ada apa lagi dah. Itu amalannya yang boleh kita amal dan boleh kita jadikan dia sebagai pertaruhan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di belakang tu ada terjemahan doa yang diajarkan kepada Qubaisah bin Al-Mukharik ketika mana beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarlah kepada saya beberapa kalimah doa yang saya akan dapat faedahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ya Rasulullah, saya sudah tua, tidak mampu lagi melakukan banyak kerja-kerja yang dahulunya di masa muda tu, bukan dah masa tu, di masa muda saya pernah melakukan. Lalu Rasulullah pun bersabda, adapun untuk faedah urusan duniamu, maka apabila kamu selesai menunaikan salat subuh setiap pagi, maka bacalah 3 kali zikir ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, maha suci Allah dan segala puji adalah baginya. Maha suci Allah, Tuhan agung, Tuhan yang agung, tiada keupayaan dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi dan maha agung kedudukannya. Sesungguhnya wahai Qubaisah, apabila engkau selalu membacanya, maka engkau akan selamat dari penyakit duka cita, kemurungan, penyakit kusta, penyakit kulit, dan penyakit stroke. Tuan-tuan, penyakit banyak. Ada seorang kawan, dia duk menjaga buat roti canai. Satu pagi baru-baru ni saya pergi makan roti canai dia. Dia duk buat roti canai, tempat kaunter duit, orang duk bayar duit. Lepas tu isteri dia duk tunggu, dan isteri dia buat capati dan sebagainya. Saya pergi hari tu tengok isteri dia tak ada. Saya tanya dia, mana pergi isteri? Dia kata tak main lepas raya ni, tak main lagi ustaz. Awak? Dia duduk tak seronok, duduk melengung, tak seronok. Cucu balik pun tak seronok duk. Dia kata abang, dia kata dia tak pergi dah kedai, dia kata tak seronok. Itu penyakit duka cita, kemurungan lah tu. Padahal dia masa duk kerja cukup mesra. Dengan kita ni melawak selalu.
Tengok-tengok dia tak mai. Itu penyakit gham, kemurungan tu. Tak saat ni. Adapun untuk faedah akhiratmu, maka bacalah Allahumma hdini min 'indika wa afid 'alayya min fadlika wanshur 'alayya min rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika. Allahumma hdini min 'indika wa afid 'alayya min fadlika wanshur 'alayya min rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika. Artinya, ya Allah, berilah kepadaku hidayat dari sisimu, limpahilah ke atasku dari kurniaanmu, curahlah kepadaku rahmatmu, serta turunlah ke atasku dari keberkatanmu. Sesungguhnya apabila seorang hamba yang sentiasa membaca doa ini tidak ditinggalkan, datang di hari kiamat nanti, akan dibuka kepadanya 4 pintu syurga. Ia boleh masuk ke syurga dengan mana satu yang ia suka. Masuklah ke mana pun. Jadi kita bawa mai doa Qubaisah ini kepada saudara-saudara di kakak sekalian adalah untuk kita jadikan amalan kita dalam kita nak mencari kebahagiaan dunia dan mencari kebahagiaan akhirat. Bukanlah susah, senang saja. Jangan tinggal setiap hari. Allahumma hdini min 'indika wa afid 'alayya min fadlika wa anshur 'alayya min rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh dijadikan amalan kita. Itu sebagai pendahuluan lah untuk kita jadikan amalan bagi membahagiakan hidup kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Yang kedua, kita akan baca salawat. Buka ada buku, bawa ada buku salawat. Hari itu kita habis dah sekali. Hari ini kita akan mula balik baca buku salawat ni. Pengarangnya Maulana Ar-Ruhani Al-Bazi. Mungkin kita yang tak baca lagi tentang kelebihan Maulana ni, saya nak baca dulu di pendahuluan kitab kita ini sebab kita nak mula balik. Dia nak cerita kepada kita oleh anak murid dia tentang keberkatan, orang kata karamah Syekh Maulana ni yang karang kitab. Cuba kita tengoklah. Hadarat Syekh rahimahullah ta'ala ialah seorang yang sangat alim, lagi beramal dengan ilmunya. Ada orang alim tapi tak beramal dengan ilmunya. Dia ni alim dan beramal dengan ilmunya. Syekh rahimahullah ta'ala terkenal dengan kewarakannya, seorang yang bertakwa lagi zuhud, mujahid fi sabilillah, sentiasa dalam ibadat dan takut kepada Allah. Beliau antara 4 orang, coba tengok,
Beliau antara 4 orang dalam sejarah Islam yang bau haruman syurga keluar daripada kubur mereka. Ada 4 orang. Dia salah seorang. Bau ini mengharumkan kubur beliau dan juga seluruh kawasan perkuburan selama lebih 7 bulan. Pada mati, orang simpan dia 7 bulan, kubur dia berbau naik bawah syurga, dan seluruh kubur yang ada di situ bau-bau semua. Beliau mengarang kitab dalam bidang tafsir, fiqh, usul tafsir, usul hadis, usul fiqh, aqidah, bahasa Arab dalam 12 cabang ilmu seperti saraf, balaghah, nahwu, adab dan sebagainya. Ilmu falsafah, ilmu falak, bahasa Parsi, sejarah dan lain-lainnya. Ini alim tak alim dia ni, pengarang kitab buat salawat ni. Nabi SAW sendiri memarahi orang yang memandang rendah kepada hadrat Syekh rahimahullahu ta'ala. Nabi marah kepada orang yang duk mandang rendah kat dia. Ini diceritakan oleh anak dia sendiri kepada saya ketika dia datang dulu. Dia datang ke Kenari Kedah ni lebih kurang 5-6 tahun dulu, jumpa saya, dan dia menceritakan tentang suatu ketika ayah dia pergi ke Madinah. Dia masuk semayang sunat dalam masjid Madinah. Ada seorang budak yang duduk di Madinah. Dia tanya kawan dia, hang kenal tak Syekh Muhammad Musa Bazi Rohani? Kawan tu kata, aku tak kenal, tak pernah nampak dia, tapi aku dengar orang duk cerita tentang hebat dia ni, biasalah. Tu kawan ni kata, tu dia tu aduk semayang tu dia lah tu jangan tengok dia. Kawan hak tak pernah nampak pun perhati tengok. Dia tengok Syekh ni dia rajin ni, dia pakai cantik-cantik, serban dia setrika elok, baju dia elok. Budak yang tengok dia tadi ni, tu dalam hati dia kata, ulama tasawuf apa mengebat pakai tak sangat cantik. Aku duk tahu ulama-ulama sufi, wali-wali Allah ni pakai lebih kurang aja. Ni bukan min make up mana. Dia letak satu tanggapan tak elok lah kat Maulana ni apabila dia tengok. Habis dia pun balik malam tu. Dia balik dia tidur budak ni. Dia mimpi malam tu Nabi datang kat dia. Yang kata ni Nabi sendiri memarahi dia. Nabi datang, Nabi kata, bawa segala baju-baju kamu keluar daripada bumi Madinah ni. Aku tak izin kamu duduk di bumi Madinah ni. Ya Rasulullah, saya lahir di sini, saya nak duduk sini. Aku tak benar hang duduk di Madinah, sebab hang menghina, rasa hina kepada orang yang banyak berbuat salawat pada aku, kekasih aku. Hang keluar. Budak tu teriak bukan main depan Nabi, dia tak mau keluar dari Madinah. Nabi kata, boleh, besok kamu pergi cari Maulana ni, kamu pergi jumpa dia, pergi minta maaf kat dia. Kalau dia maaf kat kamu, kamu boleh duduk sini. Kalau tak maaf, kamu keluar. Esok dia pergi cari. Dia pergi cari-cari. Kawan ni duduk di rumah seorang kawan dia, orang Pakistan juga, duduk situ. Dia naik-naik, jumpa situ. Dia pegang tangan Maulana ni, dia cium tangan Maulana ni, dia teriak menangis dan minta maaf. Maulana maaf. Maulana kata, aku nak maaf, apakah hang buat salah apa kat aku? Hari ni baru aku jumpa hang tak buat apa salah kat aku lagi. Dia kata, maaf kat saya dulu, lepas tu saya cerita apa kesalahan yang saya buat. Tak apa, aku maaflah kat kamu. Dia pun maaf. Lepas tu dia cerita kemarin ni Maulana masuk semayang, saya tengok Maulana, saya berasa jijik pada Maulana apa semua. Semalam saya mimpi Rasulullah hambat saya tak pergi duduk Madinah. Rasulullah kata, kalau Maulana mau ampun, hang boleh duduk.
ni saya mai minta ampun kesalahan saya tu. Maulana kata tak apalah, aku ampunlah, aku maaflah kesalahanmu. Ni kata Maulana yang disebut tu, Nabi Muhammad sendiri memarahi orang yang memandang rendah kepada hadrat Syekh rahimahullah ta'ala. Ni anak dia cerita kat saya sendiri ni, bukan saya ambil riwayat siapa-siapa. Keempat anak-anak lelaki beliau diterima Allah sebagai seorang alim dan berkhidmat untuk agama. 4 orang anak dia semua alim. Itu kelebihan dia. Lebih daripada 2,000 orang kafir telah memeluk Islam di tangan Syekh rahimahullah. Orang masuk Islam kat dia tu 2,000 orang lebih. Orang bukan Islam masuk Islam ke tangan dia. Allah, kalau seorang boleh masuk Islam pun baloi dah. Ni 2,000 orang masuk Islam. Dan mengambil bai'ah islahi dari beliau. Syekh rahimahullah ta'ala ialah ustaz kepada Ustaz Hasan Al-Azam, Ustaz Hamzah, dan ni anak murid dia yang duduk di Petaling Jaya. Mereka ni lah mengaji dan mereka ni lah yang menyebarkan salawat ni. Kelebihan kitab Barakatul Makkiyah ni, kitab yang ajib lagi menakjubkan ini, menghimpunkan 805 nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dihimpunkan oleh mana-mana ulama Islam sebelumnya seumpamanya. Hadarat Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi rahimahullah sendiri telah mendoakan kepada penyimpan dan pengamal kitab salawat dan salam ini di dalam Masjidil Haram dengan diselubungi keberkatan Kaabah. Bagi mereka yang menyimpan kitab yang mulia ini di dalam rumahnya, moga-moga mereka dipelihara dari setiap kerisauan dan kebimbangan, ancaman musuh, pengacau dan orang fasik, diselamatkan dari banjir dan kebakaran, dijaga dari rompakan dan kecurian seperti berada di dalam kubu yang kuat lagi kukuh, diselubungi dengan rahmat, keberkatan, ketinggian, kemuliaan, kebaikan, kesejahteraan dan afiat. Didoakan kepada mereka yang membaca selawat dan salam ini, mereka dipelihara daripada bala bencana, kepayahan, kesedihan. Doa mereka dikabulkan Allah untuk setiap keperluan dan hajat, ditolak kesusahannya dan kepayahannya, diangkat derajat, ditutupi keaibannya, dihapuskan ketakutan, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan kedudukan mereka, dibukakan pintu kejayaan dan kemenangan dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Mereka dimuliakan dan dihormati. Mereka juga diberikan keazaman untuk terus istiqamah di dalam mengamalkan salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menafaat dan mengamalkan bacaan salawat dan kitab Barakatul Makkiyah sangat banyak dengan berkat salawat dan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat akan ditunaikan insya-Allah. Antara manfaat yang penting ialah: 1. Memudahkan segala urusan yang susah. 2. Kesembuhan daripada penyakit yang tidak ada ubat. 3. Banyak keberkatan dan dalam bisnes dan perniagaan. 4. Menang dalam kes mahkamah. Yang 5. Kesan sihir pada orang, perniagaan, harta dan rumah akan hilang. Dan yang 6, terlepas daripada keburukan gangguan jin. 7, lelaki dan wanita yang mandul akan dimudahkan untuk mendapat anak. Yang 8, seorang yang tidak ada anak lelaki akan mudah mendapat anak lelaki dengan kurniaan Allah. 9, selamat dan berjaya di dalam safar, ini perjalanan, serta dapat kembali dengan selamat. Dan 10,
mudah mendapat kerja, manakala sebelahnya dengan menyimpan kitab ini di sisi seorang, sama ada semasa di rumah ataupun safar, ketika musafir, akan menjadi sebab keselamatan daripada setiap keburukan dan bencana. Ke-12, mudah mendapat pasangan untuk berkahwin dan pinangan akan diterima. Dan ke-13, ia adalah amalan yang sangat mujarab dalam menundukkan hati manusia. Ke-13, mudah mendapat kembali barang yang hilang dengan izin Allah. Ke-14, dapat kemenangan ke atas musuh dan ahli bid'ah serta terselamat daripada setiap keburukan mereka. Ke-14, mudah naik pangkat. Ke-15, mana-mana rumah yang ada kitab ini, insya-Allah dengan berkat selawat dan nama-nama Nabi, rumah itu akan selamat daripada musibah yang besar, dicuri, dirompak, terbakar dan sebagainya. Ke-14, jika pelajar yang baca maka akan mendapat keberkatan dalam ilmu dan berjaya di dalam peperiksaan. Ke-16, jika dibaca dengan niat untuk umrah dan haji, maka Allah akan memudahkan haji dan umrah. Dan ke-16, lebih ada harapan untuk bertemu Rasulullah dalam mimpi. Inilah dia apa dia kitab kita ni. Lepas kita bacalah setiap kali saya datang, dan bacaannya sebagaimana kita biasa, kita kena baca dulu Asmaullahil Husna, nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jalla jalaluh al-malikul quddusus salamul mu'min. Jalla jalaluh al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jalla jalaluh al-khaliqul bari'ul musawwir. Jalla jalaluh al-ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim. Jalla jalaluh al-qabidul basitul khafidur rafi'. Jalla jalaluh al-mu'izzul mudhillus sami'ul basir. Jalla jalaluh al-hakamul adlul latiful khabir. Jalla jalaluh al-halimul azimul ghafurus syakur. Jalla jalaluh al-aliyul kabirul hafizul muqit. Jalla jalaluh al-hasibul jalilul karimur raqib. Jalla jalaluh al-mujibul wasi'ul hakimul wadud. Jalla jalaluh al-majidul ba'isus syahid. Jalla jalaluh al-haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamid. Jalla jalaluh al-muhsil mubdi'ul mu'id. Jalla jalaluh
المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد جل جلاله الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر جل جلاله الظاهر الباطن الوالي المتعالي جل جلاله البر التواب المنتقم جل جلاله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني جل جلاله المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Buka selawat kita nak baca sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-khatam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-hashir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-aqib
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muqaffi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mubashshir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an-nadhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita baca 10 ya dulu. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan sambung yang ke-11 dan seterusnya. Ini kita baca 10 dulu sebagai permulaan dan pembukaan kita untuk kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak ada kitab, memang payah kita nak baca asmaullah dan payah kita nak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sambung sikitlah bab tauhid ni. ومما يجب اعتقاده أن ملك الموت وهو عزرائيل يقبض الروح كلها بإذن الله تعالى ولو براغيث. Dan di antara benda-benda yang wajib kita percaya dan wajib kita i'tiqad, kata syekh kita ini, iaitulah bahawa malaikat maut, yaitu malaikat yang bernama Izrail, dia akan mencabut segala ruh makhluk-makhluk Allah yang hidup ini, walau baraghis, walaupun binatang-binatang ulat, katu dan sebagainya. Kalau katu, ulat yang mati, malaikat ni juga yang cabut roh dia. Di qaulihi ta'ala, karena Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Kata olehmu wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu bahawa kamu semua akan dimatikan oleh malaikat maut, akan dicabut roh kamu oleh malaikat maut yang telah diwakilkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyabut nyawa kamu. Allah wakil dah kat malaikat maut ni. Walima ru'yat Tabarani wa rawat Tabarani wa ghairuhu an malakil maut. Dan mengikut apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani
Dan imam-imam lain dari malaikat maut sendiri dia pernah bercerita malaikat maut. Dia kata apa? Wallahi law aradtu qabda ruhi ba'udatin ma qadartu ala dhalika hatta yakuna Allahu huwa alladhi ya'dhanu biqabdiha. Ni malaikat maut sendiri cerita, demi Allah, kalau aku nak cabut roh seekor nyamuk, aku tidak mampu nak cabut rohnya melainkan setelah aku diizinkan oleh Allah untuk cabut nyawa nyamuk itu, baru aku boleh cabut. Lagi Allah tak izin, aku tak mampu nak cabut nyawa nyamuk. Jangan kata orang, nyamuk pun aku tak boleh cabut kecuali mendapat izin dari Allah dulu. Jadi seseorang yang mati itu, dia adalah mati dengan izin Allah kepada malaikat maut cabut nyawa dia. Wa dzakara ba'dhum anna Allah Ta'ala huwa alladhi yaqbidu ruha malikal maut wa arwah asy-syuhada. Dan disebut oleh setengah ulama bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang cabut nyawa malaikat maut. Malaikat maut ni lepas dia cabut orang habis, dia nak kena mati juga. Siapa nak cabut nyawa dia? Dia tak apalah cabut nyawa orang, cabut nyawa dia. Kata para ulama, yang cabut nyawa malaikat maut sendiri ialah Allah. Wasyuhada, arwah syuhada, dan Allah juga yang cabut segala roh orang-orang yang mati syahid dalam peperangan menegakkan Islam. Mati syahid, malaikat Allah sendiri yang cabut nyawa mereka, orang mati syahid. Allah mulianya. Itu dua. Pertama, malaikat maut Allah cabut sendiri nyawa dia. Yang kedua, orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga, wa anna misla dzalika man qara'a dubura kulli faridatin ayatal kursi. Dan bagi juga Allah akan cabut nyawa orang-orang yang sentiasa baca ayat kursi setiap kali dia sembahyang fardu. Mulianya orang ni, orang yang selalu baca ayat kursi setiap kali dia sembahyang fardu. Orang ni juga apabila dia mati, Allah sendiri yang cabut nyawa dia. Wa kadza ahlul ju' fid dunya. Begitu juga orang yang sentiasa berpuasa sunat di dunia ni, Allah juga yang akan cabut nyawa dia. Wa dzakara dzalika hadisan, dan mereka menyebut hadis-hadis Nabi yang menyatakan perkara-perkara ini, iaitu malaikat maut Allah sendiri cabut roh dia, orang mati syahid Allah sendiri cabut roh mereka, orang yang selalu baca ayat kursi lepas sembahyang fardu Allah sendiri cabut roh mereka, dan orang yang sentiasa berlapar berpuasa di masa hidup dia, Allah juga akan cabut roh mereka. Tanda kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada mereka. Fa in qulta jaa fil Quran isnadut tawaffi ila Allah wa ila al malaikah. Satu soalan timbul. Kamu kata yang cabut nyawa kebiasaannya malaikat maut, Allah wakil kat dia. Tapi dalam Quran Allah sebut yang mematikan orang, sekali Allah sebut malaikat maut, sekali Allah sebut Allah sendiri. Lagu mana kita nak horai masalah ni? Sedangkan kita kata yang cabut roh biasanya malaikat maut.
Allah sendiri berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Sesungguhnya Allah lah yang mematikan diri itu ketika dia sampai masa maut dia. Allah yang mematikan dia. Itu satu ayat dalam surah Az-Zumar. Satu ayat lagi, hatta jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Satu ayat lagi dalam surah Al-An'am sebut, apabila seorang itu sampai masa dia nak mati, maka datanglah malaikat kami cabut roh dia. Jadi sekali Allah sebut dia yang cabut, sekali-kali Allah sebut malaikat dia yang cabut roh. Kok mana tu? Bagaimana penyelesaian dia? Dua keterangan Quran itu. Dia jawab, fal jawabu anna idafat tawaffi ila Allah Ta'ala in li'annahu huwal fa'ilul haqiqi ay al-khaliqu lil fi'li. Allah sebut yang dia yang menyabut nyawa dan mematikan orang apabila sampai umur dia. Allah sebut dia yang mematikan orang tu, itu Allah sebut kerana hak sebenarnya yang mematikan orang tu memang Allah. Sehingga malaikat pun dia tak boleh cabut nyawa nyamuk kalau Allah tak izin kat dia. Artinya yang cabut nyawa itu sebenarnya Allah. Sebab itu Allah letakkan dalam ayat mengatakan dia yang mematikan seorang. Baik. Habis yang kata malaikat pula mati kok mana? Wa ila malakil maut Allahul mubashir lil qabdi walil malaikah li'annahum a'wanuhu. Dan disebut malaikat itu cabut nyawa kerana dia telah pun diperintah dan diizinkan oleh Allah kepadanya cabut nyawa orang, dan begitu juga orang-orang malaikat-malaikat lain yang membantunya. Mereka ini cabut juga nyawa, tapi setelah mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cabut nyawa sendiri, sebab nyawa itu tidak akan boleh dicabut oleh siapapun melainkan dengan izin daripada Allah dan mendapat kebenaran dan keizinan dari Allah baru boleh. Sebab itulah sekali dia sebut Allah yang cabut nyawa, sekali dia sebut malaikat maut yang cabut nyawa. Allah sebut nyawa kerana Allah sendiri yang cabut nyawa manusia dan dapat izin daripada dia baru boleh malaikat cabut. Sebut malaikat cabut sebab malaikatlah yang cabut nyawa manusia apabila mendapat keizinan dari Allah. Timbul pula satu soalan yang syekh kita ni saja buat. Fa in qila idza mata khalqun katsirun fi amakin mutaaddidah fa kaifa yatawalla qabdul jami'. Soalan pula, kalau di satu tempat seperti gerak gempa misalnya, beribu-ribu orang mati dalam satu masa, bagaimana malaikat ni boleh cabut nyawa mereka tu beribu-ribu orang sekali? Kalau seorang tak apalah. Ni beribu orang mati sekali. 5, 6, 7, 8, 10 ribu mati gerak gempa, mati sekali. Lagu mana malaikat maut nak cabut nyawa mereka sekaligus ribu-ribu orang tu? Itu soalan dia. Dia jawab, qultu, aku nak jawab soalan hang tu. Apa dia kata? Inna dunya baina yadayhi kal qas'ati baina yadil akil ya'khudhu minha ma sya'. Jawabannya, sesungguhnya dunia yang besar ini di depan malaikat maut seperti hidangan makanan yang duduk depan kita. Kita ada 5 jenis lauk. Kita boleh ambil lauk mana dalam serentak kita ambil, sebab hidangan duduk depan kita.
Begitu juga dunia ni bagi malaikat maut macam hidangan duduk depan dia. Dia boleh ambil sekaligus banyak. Itu jawapan dia. Sebab malaikat maut ni dunia yang bagi ni besar, bagi dia kecil macam pinggan duduk dalam di depan kita tu, hidangan. Ya'khulu minha ma sya', dia boleh ambil apa saja yang dia suka. Macam mana kita ambil hidangan yang duduk depan kita. Fa'an Anas bin Malik qala laqiya Jibril malakal maut bi nahri Faris. Satu hadis riwayat Anas bin Malik, dia kata satu ketika Jibril berjumpa dengan malaikat maut di sungai Parsi. Faqala, Jibril tanya malaikat maut, ya malaikat maut, kaifa tastati' qabd al-anfus 'inda al-waba' fahuna 10,000 wa huna kadza wa kadza. Hei malaikat maut, aku nak tanya hang sikit, kata Jibril. Bagaimana hang cabut nyawa orang yang mati dengan sebab wabak penyakit jangkit ni? Kadang-kadang mati di sana 10,000 orang, di sana pula mati 10,000 orang. Hang dan ke nak pi cabut nyawa depa tu? Ni Jibril tanya. Fahuna 10,000, di sana mati 10,000 serentak. Wahuna kadza wa kadza, di kok ni pula mati demikian ribu. Lagu mana kamu buat? Faqala malakul maut lahu malakul maut tuzwa lil ard hatta ka'annahum baina fakhidayya fa'altaqituhum biyadi. Dikecilkan bagi aku bumi ni. Bumi hang nampak besar ni, di depan aku kecil. Hatta ka'annahum baina fakhidayya. Seolah-olah bumi ini dengan manusia ada muka bumi ini duduk di antara dua paha aku saja. Fa'altaqituhum biyadi, aku boleh cabut dengan tangan aku siapa yang aku suka, walaupun 10,000 sekali. Allah, itu malaikat maut. Nah, tak pelik. Allah. Wa Israel bil Arabiyyah ma'na wa Abdul Jabbar. Israel itu bahasa Arab. Maknanya hamba Allah yang agung. Itu Israel, hamba Allah yang agung. Wa huwa malakun azimun, dia malaikat yang besar. Hailul manzar, gerun tengok. Mufdi' jiddan, menggerunkan sungguh-sungguh kalau kita tengok dia. Sebab itu Allah tak bagi tengok dia. Wal khalqu baina ainaihi, dan makhluk Allah ni semua duduk di depan mata dia. Walahu a'wanun adidun, bagi dia banyak malaikat-malaikat lain yang menolong dia, membantu dia. Yataraffaq bil mu'min, dan dia apabila ambil nyawa orang mukmin, dia ambil dengan penuh hormat, penuh kasih sayang, penuh lemah lembut. Wa ya'tihi, dia datang kepada orang yang beriman itu ketika dia nak cabut nyawa, fi suratin hasanah, dengan bentuk yang cantik, comel, duna ghairihi. Tapi kalau nak cabut orang yang tak beriman, dia tak pergi dengan rupa bentuk yang comel itu. Allah. Wa maji'ul mauti wal 'abdu ala 'amalin salih yakunu sahlan, datangnya mati ketika seorang hamba itu sedang beramal saleh, maka mati dia adalah mudah. Wa yashaluhu aidan as-siwaku fima dzakarahu jama'atun, dan mudah juga malaikat maut menyambut nyawa
orang yang bersugi. Setelah dia bersugi, malaikat maut mai tarik nyawa dia, mudah dia akan berpisah dengan roh dia. Dia bersugi. Oh, setengah hadis ada cerita. Wa mimma yasulul maut wa jami' ma ba'dahu min al-ahwal ma zakarahu al-muhaqqiq as-Sanusi wa ghairuhu. Dan di antara amalan-amalan yang memudahkan seorang itu mati dengan mudah, dan dia akan menghadapi segala perkara-perkara yang besar selepas dia mati, azab kubur dan sebagainya, dia akan dapat menghadapi dengan mudah. Orang ni, orang mana? Dia akan mati dengan mudah, dia akan menghadapi masalah itu dengan mudah, mengikut apa yang disebut oleh Imam Sanusi, iaitu raka'atani lailatul jumu'ah ba'dal maghrib. Orang yang selalu semayang 2 rakaat sunat pada malam Jumaat lepas maghrib. Lepas maghrib dia semayang 2 rakaat sunat lepas maghrib malam Jumaat. Yaqra fihima ba'da al-Fatihah surat Az-Zalzalah 15 marratan. Dia baca tiap-tiap rakaat. Semayang sunat 2 rakaat lepas maghrib malam Jumaat. Setiap satu rakaat itu lepas baca Fatihah, dia baca 15 kali surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca 15 kali. Lepas tu rokok, bangkit, buat rakaat yang kedua, lepas Fatihah 15 kali pula Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha qala al insanu ma laha. Baca 15 kali, insya-Allah mati mudah dan mati dalam keadaan beriman. Ini kata Syekh Sanusi. Apa surah Idza Zul? Tak apa kata. Tak apa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baca 15 kali, rokok, bangkit pula Fatihah 15 kali, rokok tiap-tiap seminggu sekali lepas maghrib, malam Jumaat. Orang buat 2 rakaat ni, kata Imam Sanusi, dia akan mudah untuk menghadapi maut dan malaikat maut. ومما يجب اعتقاده أن أجل كل ذي روح بحسب علم الله واحد لا تعدد فيه وأن كل مقتول لم يمت إلا بحسب انقضاء أجله في الوقت الذي علم الله تعالى أزلا حصول موته فيه وأنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan di antara benda yang wajib kita percaya juga, bahawa ajal bagi setiap orang yang ada roh. Ajal makna masa dia nak mati. Dia ni mati pasal sampai ajalnya, ajal masa yang ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Bila nak mati? Bila nak mati Allah dah tetap dah. Kita ni pun dah tetap dah. Saya nak mati bila, tuan-tuan puan-puan nak mati bila, cuma kita tak tahu. Allah dah tetap.
Itu nama ajal. Baru ni di kampung saya terima surat panggil makan kenduri. Dia tulis surat panggil kenduri di sekian-sekian tempat. Dia nak sambut menantu, anak dia anak perempuan, dia pun orang perempuan juga. Dia tulis surat jemput hari sekian, hari sekian, hari sekian. Kalau tak salah hari Isnin kot dia jemput. Hari Isnin dia jemput, nak pergi makan kenduri buat di Dewan. Hari Sabtu Allah ambil dia mati. Saya pergi tengok-tengok, hari Senin ni dia jemput kita makan kenduri, dia mati dah hari ni. Buat lagu mana Allah tetap dia tu. Sebelum kenduri 2 hari lah. Ahad, Isnin, kenduri, dia mati hari Sabtu. Tak boleh kira nah. Ajal seorang itu mengikut apa ketetapan Allah. Wahidun la ta'adduda fi. Ajal masa tu satu saja. Sampai masa kita kena pergi. Ada orang jatuh pokok nyok tak mati. Naik ambil nyok muda cepat, bak tak mati. Pergi bobat-bobat, betul balik tulang rusuk patah, hidup lagi. Masa dia nak mati bukan jatuh pokok nyok, jatuh tangga pun mati. Sampai masa jatuh pokok nyok, tanya, Pak Hang mati ke? Mati. Lah mati sakit apa? Itu jatuh pokok nyok 2 bulan lepas. Itu tak mati. Ini bukan jatuh tangga ya. Silap pakai baju selipar, jatuh tangga mati. Itu katanya, dia kata kita wajib percaya bahawa seorang itu ajalnya mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan ajalnya tidak berbilang-bilang, sekali saja. Wa anna kulla maqtulin lam yamut illa bihasabi inqidai ajali. Orang yang kena bunuh pun dia tidak akan mati kecuali apabila sampai ajal dia. Kalau tak sampai ajal, orang bunuh dia tak mati. Sampai ajal kena sikit pun mati. Wa annahu law lam yuqtal, kalaulah orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dia sekian-sekian, kalau orang tak bunuh dia pun dia tetap kena mati pada masa itu, sebab Allah dah tetap masa mati dia. Ada yang Allah tetap mati dia dengan kena bunuh. Kalau dia tak mati kerana bunuh pun dia akan mati dengan lain, sebab masanya sudah sampai. Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum, apabila sampai saja ajal mereka, masa mereka untuk mati, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak akan dilambat pun walaupun sekejap, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan didahulukan daripada masa itu walaupun sekejap. Tak pernah dulu, tak pernah kemudian. Sampai masa itu cukup, tetap kita akan pergilah. Itu dia yang wajib kita percaya, bahawa mati seorang itu ajalnya, masanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menjadikan ajal dia itu berbilang-bilang. Sekali saja seumur hidup, bukan 2-3 kali. Sampai masa kita kena pergi, walaupun dengan tidak ada sakit. Mati tidak syarat sakit, mati tidak syarat sakit, mati tidak syarat tua, mati tidak syarat itu dan ini. Mati syaratnya apabila sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna ar-ruh mimma ista'sarahu Allah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian ini pada kuliah kita yang akan datang, mengenai dengan roh dan mati ini sebagai persiapan-persiapan supaya ianya
sentiasa berada di kepala kita. Kita jangan lupa mati. Sebab mati tak pernah lupa kita. Malaikat maut duk tengok dah. Hari sekian, hari sekian, hari sekian. Minah ke Doyah, Doyah ke Aisyah, Aisyah ke Habibah. Betul saja naik nama, dia ikut pergi lah. Allah. Ada ustaz kita mati hari Jumaat, seminggu sebelum kita raya. Kita raya hari Sabtu, hari Jumaat minggu belum tu, bukan Jumaat kemarin ni. Dia mati, saya pergi tengok roh dia mati, senyum je muka ustaz. Mati malam 23 bulan Ramadan, malam Jumaat dia mati. Hari Jumaat simpan mayat dia lepas solat Jumaat. Dia dulu pernah mengaji di India. Yang syoknya, malam yang sama, malam Jumaat yang sama, guru dia yang duk mengajak di India dulu pun mati dalam usia 90 tahun lebih. Saya tanya anak dia, ayah mati malam tu, bukan malam tu juga abang, dengan abang kata Maulana guru dia mati di India. Ya betul dia tu. Cuma Maulana tu mati dulu pada dia 3 jam, kemudian dia ikut ke belakang 3 jam. Ustaz Majid Bakak daripada Derang, dia mati di malam Jumaat 23 Ramadan. Dikatakan oleh kawan-kawan dan saya sendiri pun melihat hari Jumaat malam 23, hari Jumaat 23 tu, saya besarlah anggapan saya yang hari malam Jumaat itu ialah malam Lailatul Qadar. Sebab malam 23 dan siang hari itu, hari Jumaat itu, saya tengok cahaya dia lain, cerah siang hari Jumaat. Kalau kena malam Lailatul Qadar, dia dan guru dia pergi menghadap Allah malam Lailatul Qadar. Dia mati lebih kurang pukul berapa? Pukul 1 malam ke pukul 3 malam. 3 jam belum tu guru dia mati di India dalam usia 90 tahun lebih. Ini orang-orang yang mati mereka kita tengok pun Masya Allah, mati dia pun elok. Nah, saya tengok muka dia, saya tengok Allah cantik. Bulan 11 tahun lepas, seorang kawan saya mati. Saya pergi juga tengok dia. Dia mati selepas dia mengambil wuduk dan dia bersugi. Kan tadi kita baca bersugi, mudah roh. Dia bersugi, dia ambil wuduk, kemudian dia mati. Saya tengok Allah, muka dia berseri. Ini orang-orang yang penamat mereka pun cantik. Dia ni adalah bekas jabatan kuasa, jabatan mufti, dan dia menjadi imam di satu masjid, dan jenazah dia disemadikan dekat dengan mihrab masjid tu. Ni tuan-tuan mati. Nah, cantik punya mati. Jadi buatlah amalan-amalan, banyaklah berzikir, banyaklah sebut la ilaha illallah, banyaklah buat apa-apa yang disebut tadi ni. Kalau boleh semayanglah sunat 2 rakaat lepas maghrib malam Jumaat, bacalah setiap rakaat 15
15 kah apa? 15 iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi amalan tadi hak kita mula ajak tadi balik buat nah, ikut saya sekali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 3 kali lepas sembahyang subuh tiap-tiap pagi. Yang ini pula bacalah masa mana pun, tak mesti lepas subuh dan tak mesti berapa kali, dia tak bagi tahu. Ni yang kedua. Ikut saya. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wanshur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ni jadikan amalan setiap hari nah. InsyaAllah Allah buka pintu syurga, 4 pintu syurga, masuklah ke mana kita mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup. Nak wakaf dasar itu. Cici tu Haji Mola. Pak Lu Mola. Abang sikit. Nampak abang kata kawan nenek dulu. Maaf Ustaz, tak kat saya.